Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Yahya Rudin. Hari ini dalam video saya untuk subjek Design of Steel and Timber Structure SKAB 3323, saya akan menerangkan tentang assignment 1 iaitu beam design. Okey, ini adalah soalan yang telah diberikan. Figure 1 menunjukkan sebahagian daripada plan lantai sebuah bangunan pejabat yang menggunakan sistem simple construction. Lantai ini menggunakan in situ concrete slab yang disupport oleh restrained steel beam. Loading untuk lantai ini telah dinyatakan di bawah. Antaranya adalah permanent load sebanyak 5 kN per meter square, termasuk self weight of concrete slab, self weight of steel beam dan partition serta ceiling. Untuk variable load pula adalah sebanyak 4 kN per meter square. Dan seterusnya adalah self weight of brick wall on external beam. Untuk beam AB, BC, CF, FI, AD, DG, GH, HI dan internal beam DE dan EF sebanyak 3 kN per meter square. Okey, untuk soalan 1, dia minta determine the maximum moment, shear force and deflection experienced by beam DE and design beam DE by doing all the necessary checking only once. Kita dah buat untuk soalan nombor 1. Okey, soalan 1 tadi dia minta kita untuk design beam DE. Okey, dekat mana beam DE? Okey, sekarang ni beam DE adalah di antara point D dan E. Okey, saya telah kelabkan untuk beam yang akan kita design nanti. Ini beamnya. Lepas tu kita tengok dekat beam ni apa yang perlu dia tanggung, apa yang dia support. Okey, yang kita tahu kat sini dia akan support slab sini. Slab atas ni ada 3 dan ada secondary beam. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Okey, seterusnya kita kena tahu jenis slab untuk slab 1, slab 2, slab 3 dan slab 4. Okey, kita tengok sini, slab 1, slab 2, slab 3 dia sama jenis. Jadi kita hanya menggunakan satu jalan kira lah sebab akan dapatkan hasil yang sama untuk tahu jenis dia macam mana kan. Okey. Cara dia adalah LY over LX. LY adalah 5 meter, LX adalah 2 meter. 5 dibahagikan dengan 2 dapat 2.5 iaitu besar daripada 2. Bila nilai besar daripada 2, dia akan jadi one way slab. Okey, ini adalah contoh one way slab. Kita try untuk slab 4 pula, sama juga. LY 6 meter yang panjang, LX sebanyak 2 meter. Dia punya tinggi. Sebenarnya LY ni untuk yang panjang, LS untuk yang pendek. Itu yang saya belajar dahulu. Okey. Bila kita bagi dapat nilai 3. 3 besar pada 2. Jadi masih yang sama, one way slab. Ini kita boleh tengok yang one way slab dengan two way slab. Ini contoh untuk one way slab tadi. Macam ni. Kalau yang two way slab macam ni. Okey, step yang seterusnya adalah kita kena buat design load N. Cari nilai N. Okey, macam mana nak cari nilai N? Kita akan diberikan dengan formula 1.35 GK plus 1.5 QK. Okey, GK ni adalah dead load atau dikenali sebagai permanent load. Macam mana nak ingat? Ingat G. G gone. Bila kita mati, kita gone. Ingat tu, dead. Okey, kalau bila sini dah dead, mesti yang Q ni live ataupun variable load. Okey, senang. Ni telah diberikan nilai untuk GK dengan nilai G, GK dengan QK telah diberikan sebelum ni. Jadi kita hanya masukkan dalam formula dan dapat nilai ni. Okey, seterusnya kena buat total design load. Total design load atau W. Okey, formula dia adalah N yang tadi didarabkan dengan width of load transfer to the beam DE. Okey. Ni sebenarnya area of slab. Okey, sebab slab tadi kita sekarang ni kita akan buat untuk 1 2 3. Okey, dekat sini dia kan tadi one way kan. Jadi dia tak adalah ambil 2 meter, dia ambil 1 meter je. Jadi formulanya adalah N darab dengan 5 kali 1. Sebab panjang dia 5, dah bagi 2 tadi, jadi sini 1. Jadi 12.75 kali dengan 5 kali 1 dapat nilai untuk ni. Okey, sekarang ni kita tahu dekat beam sini yang straight ni, yang ni untuk secondary beam ni, sepanjang ni uniform load dia adalah sebanyak 63.75. Okey. Okey, seterusnya kita buat summation of moment at point A. Okey, ni jalan kira dia. Lepas tu kita cari reaction, ini jalan kira dia. Okey, kita dapat tahu yang reaction dekat RA dengan RB adalah sebanyak 31.875. Sama. Okey, lagi satu kita boleh guna formula W over 2. Okey, ni jawapan dia. Seterusnya, kita kira load from self weight of brick wall from beam. Dekat self weight of brick wall ni, dia dah diberikan data dia tadi sebanyak 3 kN untuk self weight of brick wall. Lepas tu macam mana kita nak buat kan? Sebab kita tahu. Jadi darabkan dengan 4 meter. 4 meter ni datang dari mana? 4 meter ni datang daripada ketinggian bangunan tadi dalam plan. Rujuk balik yang tadi. Okey, bila dah dapat,
kita kalikan dengan factor UDL load, iaitu 1.35. Masukkan nilai untuk surface of brick wall yang kita dapat tadi, dan jumlahnya adalah sebanyak ini. Okey, seterusnya bila kita dapat untuk load brick wall tadi, kita boleh sketch lah apa yang kita dah dapat. Okey, ini yang saya dah sketch. Ini beam yang 6 meter, daripada pandangan beam 6 meter. Okey, kat sini ada wall, betul. Jadi load dekat sini adalah sebanyak 16.2. Lepas tu 63.75 ni ada 2, sebab bila kita rujuk balik soalan tadi, rujuk balik plan. Okey, dekat sini. Dekat sini. Secondary beam. Dekat sini dengan sini. Okey, dekat sini yang 68, ni pun 68.75 tadi tu kan. Sekarang ni keadaan daripada pandangan sini, termasuk sekali dengan brick wall. Okey. Okey, sekarang ni kita dah tahu load yang ada dekat atas beam kan. Sekarang ni, tapi ni untuk yang bahagian atas sana, atas plan tadi kalau kita tengok kan, kita tambah, dapat nilai sebanyak ni. Okey, kat sini kita boleh kira support reaction sama juga macam tadi, guna formula W/2. Yang ni ada dekat dalam table, nanti saya sertakan sekali kalau ada. Okey, seterusnya max shear force sama juga boleh guna ni ambil daripada yang nilai tadi, daripada support reaction guna formula. Nanti saya masukkan sekali dalam video kalau ada. Okey, ni bila kita dapat ni, kita lukis dia punya SFD, dan ni dia punya BMD. BMD ni macam mana dapat? Kira area untuk kawasan ni. Okey, nanti kita dapat untuk max bending moment dia. Ni nilai dia 200.4. Kita dah kira untuk bahagian atas kan. Sekarang ni untuk slab yang bawah pula, daripada plan lah, bahagian bawah mana, bukan tingkat bawah. Dalam plan tu dia kat bawah lah. Okey, sekarang ni sama juga. Dia one way. Okey, jalan kira sama, masih kita cari design load, total design load, max shear force, max bending moment. Okey, sama juga 1.35 GK tambah 1.5 QK tambah ni jalan kira. Lepas tu area dia cuma beza kan tadi, sebab tadi 5 kan, 5 kali 1. Ni 6 kali 1. Okey, dapat nilai ni. Yang max shear force pula pakai formula dalam table, ada dalam table, nanti saya kumpulkan. Max bending moment sama juga, gunakan formula, kita dapat nilai dia. Okey, bila kita dah dapat untuk slab 4 ni, tadi kita dapat untuk yang atas ni, ni yang bawah, kita gabungkan, totalkan dua-dua. Inilah hasil tambah dia. Hasil tambah untuk max shear force dengan total bending moment. Ni ada. Seterusnya untuk design beam DE. Okey, untuk design ni saya pilih beam grade S275. Ni. Okey. Okey, kita punya max bending moment tadi 257.75. Okey, formula dia untuk pilih beam, size beam adalah required WPL, iaitu MED bending moment tadi dibagikan dengan FY. FY ni dapat mana-mana. Okey, bila grade kita 275, FY kita adalah 275. Okey, bila kita kira, kita dapat nilai ni. Okey, macam mana kita nak pilih? Okey, kita refer dekat Eurocode. Okey, dekat Eurocode ni. Okey, dekat Eurocode kita tengok bahagian WPL, iaitu plastic modulus. Okey, jap. Okey, ni plastic modulus. Bahagian Y axis. Okey. Kita tengok tadi kita dapat 937 kan. Kita tengok yang terdekat. Jadi saya ambil yang ni lah. 4067854. Okey, yang ni. Sebab paling hampir lah. Ini. Okey, bila kita design, kita tak boleh ambil yang kecil lagi. Kita kena ambil yang besar lagi. Dan saya rasa ini yang paling berbaloi lah. Tak jauh dan tak dekat. Dan satu dari segi kekuatan, kita tahu kos. Bila kita ambil terlampau besar, kita dah rugi kos. Jadi kita ambil yang ngam-ngam. Okey, ni bagi saya ngam. Okey. Bila kita dah ambil situ, dah ambil daripada data ni, dah tahu mana kita nak pilih. Kita keluarkan data-data yang kita perlukan. Antaranya adalah depth of section, width of section, thickness, web dengan flange, root radius, depth between fillet, radio for buckling flange, ratio for buckling web, second moment of area untuk IY dengan IZ. Lepas tu elastic modulus Y dan Z, plastic modulus Y dan Z, warping constant IW, torsional constant IP, height of web. Okey, untuk height of web ni HW dia tak ada dalam table. Kita kena kira. Okey, formula dia adalah H tolak dengan 2TF. Okey, ni hasil dia lah. Hasil dia 380.8. Kenapa saya propose ini? Sebab nanti kita akan guna untuk nilai HW ni. Okey, kemudian untuk shear area AV. AV ni pun kita akan guna juga. Macam mana saya tahu? Sebab ini ada dalam nota. Okey. Pun dia tak ada dalam table lah. Kena guna formula A. Area of section ni ada dalam table dekat sini. 69. Tapi ni dalam unit mm. Kita tolak 2B thickness of flange. Tadi ada semua dalam ni data, substitute dan dapat nilai. Okey. Kemudian kita kena buat adalah properties of material. Ni boleh merujuk dekat table 3.1 dekat page 26 pada extract of Eurocode buku nota. Okey. Kita pakai grade S275, thickness 40 bawah daripada 40 mm. Lepas tu FY kita tadi 275 dengan FU 430 ada dalam table 3.1. Okey, ni table 3.1. Ni kita punya. Ni standard, ni grade, ni FY, ni FU, ni thickness. Okey, dapat daripada sini. Seterusnya adalah classification of section,
Yang ni kita boleh rujuk dekat table 5.2 dekat muka surat 43. Okey, 43 bagi yang ada buku nota Eurocode extract ni lah. Okey, flange subject to compression. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, ni CF over TF. Okey, mana dapat? Ni yang data saya cakap tadi kat belakang tu. Sebab tu kita buat keluar. Ratio for buckling flange 6.86. Okey, nanti kita guna untuk web pula. CW over TW, sorry. Tadi salah. TF yang atas tadi. Okey. Kita tahu balik. Okey, ni dia. Okey, kita tahu ni kan 6.86. Okey, sekarang ni kita rujuk dekat table 5.2. Table 5.2. Okey, ni kita dapat formula ni daripada bawah ni. Okey, kita guna FY 275. Bila 275, kita dapat nilai 0.92. Okey, ni betul. Okey, sekarang ni kita kena bandingkan bandingkan nilai yang menggunakan 0.92 tadi lah, untuk kita tahu kelas dia yang mana. Okey, macam sekarang ni kita tengok kat kelas 1 dulu. Okey, bila kita dah selesaikan, kita dapat tahu yang nilai yang tadi tu, ratio tadi adalah kecil daripada nilai ini. Jadi conclusionnya adalah kelas 1. Okey, sama juga dengan yang web. Okey, yang web ni web subject to bending. Yang flange tadi subject to compression. Okey, kita tengok sini. Masih lagi di table 5.2 tapi dia guna surat 42. Okey, kita boleh tengok sama juga macam tadi. Ini pakai FY 75 dapat 92. Okey, dan kesimpulannya dapat kelas 1. Macam tu cara untuk klasifikasi of section. Kita kena buat adalah shear force checking. Kita boleh rujuk dekat clause nombor 6.2.6 pada muka surat 50. Okey. Okey, ni nota dia. Dari sini. Dari sini. Okey. Okey, kita buat guna formula yang macam tadi dalam apa? Dalam Eurocode tadi yang dekat clause tu. Okey, sekarang ni kita tak sebab tu saya kata tadi pakai AW kan. AV. Kita tadi. Jadi senang tugas kita untuk selesaikan jalan kira. Okey, dekat sini kita perlu bandingkan shear force yang kita dapat dengan shear force untuk plastic shear resistance. Okey. Ni kita bandingkan. Okey. Sekarang ni bila kita bahagikan kita punya VED dengan VCRD, kita dapat bawah daripada nilai 1 dan kesimpulannya adalah okey. Seterusnya kita check shear buckling resistance for web dekat clause 6.2.6 nombor 6 dekat page 52. Okey, ni formula dia. Okey. Sekarang ni kita substitute nilai yang kita ada, HW over TW ada tadi. Lepas tu selesaikan, mula kita selesaikan ni dulu. Kita dapat 66.25. Kemudian kita selesaikan yang HW dengan TW. HW ni yang kita kira tadi. Okey, yang macam mana tak tahu nak kira HW tu. Formula boleh jalan kira boleh tengok dekat yang sebelum ni tadi. Okey, bila dapat nilai kita bandingkan. Bila kita bandingkan nilai bagi HW over TW ni kecil daripada nilai yang sepatutnya. Jadi shear buckling not required. Seterusnya kita buat bending moment resistance of section dekat clause 6.2.5 dekat surat 50. Okey. Ni surat 50. Okey, ni untuk bending moment. Okey, apa yang kita buat adalah kita tulis balik kita punya bending moment yang kita kira tadi, yang kita dapat. Okey, dekat sini kita akan kira ratio untuk bending moment bahagi dengan resistance. Bending moment resistance. Okey, dia mesti kecil pada nilai 1. Okey, untuk kelas 1 MCRD sama dengan WPL. Okey, formula ni ada yang dekat dalam clause tu, boleh tengok kat clause. Okey, kita cuma substitute nilai yang kita ada. Ini yang kita telah tulis dekat data tadi waktu kita pilih section kan. Jadi bila kita kira, kita dapat nilai ni, kita bandingkan. Okey, untuk bahagian resistance ni kita kena tahu yang kita tak boleh lebih daripada resistance dia. Bila kita lebih daripada resistance, dia tak okey. Macam tu lah. Jadi ratio dia adalah 0.89 di bawah nilai 1. Maknanya masih okey. Jadi bending moment kita okey. Okey, seterusnya adalah combine bending moment and shear resistance ada dekat clause 6.2.8 dekat page 5.3. Okey. Sorry, page 53. Okey. Ni dia. Kat area sini. Okey, apa yang kita buat adalah shear force dekat max moment VED kosong. Okey, waktu dekat kalau kita rujuk balik dekat BMD tadi, SFD BMD kita tadi. Okey, waktu dia capai yang paling max adalah waktu shear yang paling rendah, iaitu kosong. Okey. Jadi dekat sini kosong. Okey, ni formula. Kita boleh tengok kat clause. Dia berkali dengan 0.5 kali dengan 529.09. Jadi kita dapat 264.54. Okey, disebabkan waktu tu shear adalah kosong. Lepas tu dan kecil daripada 0.5 kali dengan VCRD iaitu 264.545. Jadi kita anggap dia adalah okey dan tak efek langsung dekat moment resistance. Okey, untuk lateral torsion buckling pula
terujuk kat clause 63.2 dekat page 60 dalam nota. Okay, disebabkan design ni adalah fully restrained, jadi tiada torsional buckling yang berlaku. Okay, seterusnya adalah check service ability limit yang boleh rujuk dekat clause A1.4. Okay, dekat sini kita kena justify untuk deflection max dengan deflection allow. Okay, macam mana tahu deflection max? Dia akan tambah untuk ketiga-tiga deflection. Okay, dekat sini kita nak tahu formula daripada mana, ada dalam table dan juga dalam nota. Okay, untuk case ni kita guna yang ni dan yang ni, dua saja. Tapi untuk formula ni guna satu situasi, dan untuk formula ni guna dua situasi. Sebab tadi kalau kita rujuk kat soalan kita yang first, ada dua secondary beam, sini dan sini. Okay, jadi ada dua lah. Okay, jalan kiranya, okay, walaupun kita dah guna formula ni tadi, saya ada kekeliruan sebenarnya. Dekat formula, dekat L kita guna 3. Sama juga table yang doktor dah bagi, guna 3. Tapi bila saya check dekat example doktor ataupun nota, dekat calculation dia guna 4. Jadi saya masih keliru. Jadi saya ikut example macam mana yang doktor ajar. Jadi saya follow lah example. Jadi saya guna 4. Jadi nilai yang saya dapat adalah banyak ni untuk keadaan beam yang panjang 6 meter. Sebab tu 6000. Okey, yang deflection kedua pula saya guna 2000 untuk secondary beam yang first, dan untuk yang kedua guna formula yang sama, cuma berbeza dekat sini. Dekat sini saya guna 4000 sebab kedudukan beam yang secondary beam kedua adalah 4000 daripada awal. Sebab tu saya guna 4000. Okey. Seterusnya, bila kita dah dapat nilai untuk deflection setiap jenis beam 1, 2 dan 3, kita tambah untuk dapat yang max. Okey, seterusnya bila dapat yang max, kita kena tahu yang untuk deflection allow. Okey, deflection allow formula dia adalah L over 200. L over 200, L dia adalah 6000. 6000 dibagi dengan 200 dapat 30. Okey, jika dibandingkan yang kita dapat tadi, deflection max sebanyak 5.538, iaitu dia kurang daripada yang dibenarkan. Jadi deflection adalah okey. Jadi beam 406 178 kali 54 di grade S 275 adalah okey. Dan boleh soalan yang kedua pula, dia cakap kalau beam DE tadi, okey, kalau beam DE tadi kita guna restrain kan. Okey, sekarang ni macam mana kalau kita guna unrestrained? Kemudian apa perbezaan terhadap beam yang telah kita design tadi? Lepas tu dia suruh determine the buckling moment resistance. Adakah beam tu akan selamat? Okey, first kali kita kena buat adalah tulis bending moment dengan shear yang kita dapat tadi. Okey, ni yang kita dapat. Okey, sekarang ni kita tengok dekat dalam nota. Okey, ni kita pakai yang simple tadi. Okey, ni LCR dia kita guna 1.0 kali dengan LLT, iaitu effective length dia pakai perkali 1. Okey, apa yang kita buat? Kenapa saya ambil 2000? Okey, kita rujuk balik soalan. 2000 tu adalah dekat sini. Saya pilih yang sini. Okey. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena kira untuk MBRD. Ni ada dekat dalam nota juga. Saya akan masukkan sekali. Design unrestrained beam. Apa yang kita perlu buat adalah, bila kita dah tulis semua data, kita dah tahu dekat mana semua kan. Dah tahu berapa max moment yang berlaku dekat mana. Kita kena guna formula moment buckling resistance. Ni ada dalam nota. Okey, sekarang ni kita kena guna formula ni. Okey, disebabkan tadi kita punya beam adalah class 1, jadi kita guna WY dekat sini. Kita guna WY kita adalah plastic modulus sebab kita class 1. Okey, dekat formula ni kita kena selesaikan, tapi kita tak tahu nilai untuk reduction factor. Okey, reduction factor macam mana nak kira? Ni formula reduction factor. Tapi dekat dalam formula ni kita masih lagi tak tahu nilai untuk non-dimensional slenderness dengan buckling perimeter. Pun formula telah diberikan. Jadi dekat non-dimensional slenderness kita tak boleh kira MCR, pun tak tahu. Jadi dia bagi formula. Okey, dekat buckling perimeter pula, parameter kita tak tahu alpha. Jadi macam mana nak tahu alpha? Okey, alpha ni kita kena kira. Macam mana nak kira? Ni saya ada buat jalan kira. Okey, jalan kira dia untuk yang tadi tu, walaupun formula tu daripada atas ke bawah, sekarang kita kena buat daripada bawah ke atas. Okey, yang kita kena buat first adalah tahu nilai C. Nilai C ni dalam nota dia ada sebut C1 1. Okey, C1 nilai dia 1. Sebab bila kita rujuk kat atas ni dia cakap it will be conservative if we use C1 equal to 1 for any beam. Okey, jadi saya guna C1 1. Okey, ni formula MCR tadi. Okey, ni formula MCR yang kita dapat daripada clause tadi tu lah. Daripada cara untuk kira tadi formula. Jadi kita substitute semua nilai yang kita ada.
Ni calculation dia. Okey, kita akan dapat nilai 1082.773. Okey, bila kita dah ada nilai ni, kita boleh kira untuk non-dimensional slenderness sebab kita dah ada MCR. Okey, kita masukkan nilai MCR. WY kita tadi 1050 ada kat dalam dekat plastik tadi, plastik modulus. Masuk ni FY kita 275, MCR yang kita dapat tadi. Maksud ni dapat nilai 0.516. Okay. Kita akan buat untuk buckling parameter. Okey, untuk buckling parameter pula kita tak tahu nilai alpha. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi jalan kiranya adalah kita kena buat H over B. H over ni dekat nilai yang awal-awal tadi waktu kita pilih beam. Okey, boleh rujuk yang kita pilih tadi. Okey, kita akan dapat nilai 2.72 iaitu besar daripada 2. Okey, ni kita kena rujuk table 6.3 dekat page 61 dekat dalam extract, nota extract. Jadi kita tengok sini. Okey, tengok kat 6.4 bila HB kita besar daripada 2, kita kena guna B, buckling curve B. Okey, rujuk pada 6.3, buckling curve kita B kan, sebab dapat tadi. Okey, imperfection factor untuk imperfection factor kita alpha tadi adalah 0.34. Okey, tu kita punya alpha. Bila kita dapat kita punya alpha, kita substitute dalam formula yang tadi tu lah, formula buckling parameter. Okey, bila kita dah substitute, kita dapat nilai 0.687. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai tu. Kita boleh buat untuk reduction factor. Okey, untuk reduction factor, kita dah ada semua nilai tadi. Kita just substitute, kita dapat nilai 0.877. Bila dah selesai semua ni, baru kita boleh guna formula yang atas sekali tadi, iaitu moment buckling resistance. Okey, bila dah ada semua reduction factor, WY kita dah tahu, FY, semua tu dah tahu, kita just substitute. Kemudian kita kira dapat nilai 253.234 kN meter. Okey, ni kita punya moment buckling resistance. Okey, sekarang ni kita punya max bending moment yang kita dapat tadi 257.75 kN meter lebih besar daripada resistance. Jadi apa yang kita faham bila max bending moment lebih besar daripada moment buckling resistance, jadi tak okey. Beam tu tidak boleh dipakai. Maknanya untuk soalan 2 beam yang kita pilih tadi tu tidak selamat. Jadi kita kena redesign balik semula. Itu untuk soalan nombor 2. Soalan yang ketiga pula, soalan terakhir. Dia tanya, if the office is designed not based on simple construction, what would you do differently from the above beam that you have designed? Okey, jawapan saya, kalau office ni dia design tak guna simple construction, saya akan guna yang lain, iaitu rigid to rigid dengan semi rigid to semi rigid macam dalam nota. Okey, sebab tadi kita guna simple construction system kan, yang ni. Okey, jadi saya ada dua lagi pilihan. Apa yang akan saya buat adalah adjust dia punya effective length, sebab effective length dia lain daripada simple. Sebab yang simple tadi guna per kali 1, untuk semi rigid guna 0.85, dan untuk rigid to rigid guna nilai 0.7. Jadi apa yang saya buat, then we must change the buckling length of beam because different type of construction system have different effective length. Okey, apa yang saya maksudkan adalah sistem yang berlainan mempunyai effective length yang berbeza. Sebab kita dapat tengok perkali yang berbeza. Dalam nota tadi kita dapat tengok. Okey, untuk bahagian ni saya ada lampirkan saya punya kerja yang telah saya PDF-kan. Tujuan saya lampirkan adalah untuk tujuan rujukan, kerana dikhawatiri ada yang tidak jelas sewaktu pembentangan saya di dalam video tadi. Jadi diharapkan dapat membantu untuk semakan dan sebagainya. Terima kasih. Saya juga minta maaf andai kata saya ada tersilap dalam membuat pengiraan ataupun di dalam design, dan mohon beri tunjuk ajar. Sekian, terima kasih.